Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وجاهد المجاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi yang dimuliakan Pengurusi Masjid Al-Hana, kepada barisan AJK Masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak, dan seterusnya, kepada para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan berbanyak-banyak kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta izinnya. Sama-sama kita dapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat mengadakan sesi kuliah yang mana saya pun tak menjangka dan tak merancang. Ini yang nama jodoh ni kan. Saya bercadang nak cuti saja, nak cuti di Langkawi ni, tiba-tiba ada pula suruh kuliah. Oleh bagaimanapun, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan ahli jawatan kuasa masjid yang sudi memberi laluan kepada saya pada malam ini untuk saya menyampaikan sedikit tazkirah. Mudah-mudahan dengan tazkirah kita pada malam ini akan membawa manfaat untuk kita hidup di dunia, apatah lagi di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak cinta. Saya ingin memperkenalkan diri saya walaupun tak disuruh kenal. Nama saya Mazlan bin Mak Yusuf. Saya berasal juga dari pulau, iaitu Pulau Pangkor, tempat peranginan juga. Dan sekarang saya menetap di Seri Manjung, tak jauh lah daripada Pulau Pangkor. Seri Manjung, bertugas sebagai imam masjid daerah Seri Manjung, Masjid Nurul Hidayah. Belajar di Al-Madrasah Ad-Diniyatul Latifiyah, Pengkalan Hulu, yang terkenal dengan nama Pondok Patih. Sudah berkahwin, isteri pertama, mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
dan isteri yang kedua belum tahu lagi. Jangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya nak bawa satu ataupun dua hadis qudsi. Mudah-mudahan dengan hadis qudsi yang kita bacakan ini, yang kita dengar ini, dapat membentuk jiwa kita menjadi manusia yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah, manusia yang sentiasa bertakwa kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, ya bani Adam, ma khalaqtukum abasa wa ma khalaqtukum sudda. Allah kata, wahai anak Adam, tak ku ciptakan kamu, tak ku jadikan kamu ini, kata Allah, abasa, hal keadaannya percuma, wa ma khalaqtukum sudda, dan tak ku ciptakan kamu ini, kata Allah, sudda, hal keadaan batil, palsu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, Allah cipta kita ni bukan percuma saja. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Adakah manusia ni menyangka kami ciptakan kamu ini abasa, percuma, free of charge? Dan adakah manusia menyangka wa annakum ilaina la turja'un, sesungguhnya kamu kepada kami tak dikembalikan? Dua soalan yang Allah tanya kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan kedua-dua soalan itu perlu kita jawab. Allah cipta kita bukan percuma. Ada setengah manusia dia tak kira dah hidup di atas muka bumi Allah ini, makan rezeki Allah, duk hirup udara Allah, duk ambil seluruh nikmat yang Allah bagi, tapi dalam masa yang sama mereka tidak mengabdikan diri kepada Allah. Mereka hanya sekadar memandang dunia, mengambil dunia, tapi mereka tidak mahu mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu Allah tanya, apakah matlamat tujuan Allah ciptakan kita di atas muka bumi? Adakah sekadar untuk kita mengambil dunia, menghimpun kekayaan dunia, bermewah-mewah dengan dunia, dalam masa yang sama kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah di atas muka bumi? Yang mana Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak ku ciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan illa liya'budun. Itulah matlamat tujuan dia. Untuk apa? Untuk kita semua dapat mengabdikan diri kepada Allah. Sebab tu apa yang Allah ciptakan kita ini bukannya palsu belaka, bukannya batil. Setiap apa penciptaan Allah ada manfaatnya. Susah kata pada manusia, pada jin, malaikat dan sebagainya, ni pada pohon kayu pun ada manfaatnya. Kadang-kadang kita tak tahu apakah hikmah penciptaan Allah Ta'ala. Dulu ingat dulu buah mengkudu, bahasa lebih kurang sama kita lah kan. Dulu buah mengkudu ni orang tak tahu apa khasiat buah mengkudu. Ni orang nak makan pun tak lalu bau busuk kan. Tapi sekarang buah mengkudu jadi jus cengkudu. Tengok khasiat dia. Sebab tu Allah kata, kami tak ciptakan semua ini batil, palsu, dah, bukan. Ada hikmah dia, ada manfaatnya. Tapi kita kadang-kadang jadi manusia yang tak mau memikirkan sesuatu daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata, fasiru fil ard, kamu kena berjalan di atas muka bumi untuk kamu melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah terangkan dalam surah Al-Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah Allah kata, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kamu tak pandangkah, kamu tak tengokkah unta, bagaimana kami ciptakan unta? Tak tengok unta tuan-tuan?
Kita tengok unta kira duk ai. Bila boleh merasa daging unta? Kita tak tengok penciptaan unta. Seekor binatang padang pasir yang Allah kurniakan kehebatan dia. Sebab tu unta ni binatang yang penuh adab. Tuan-tuan tengok unta tu turun, bagaimana unta tu naik penuh dengan adab. Sebab tu kalau manusia tidak ada adab, lebih teruk daripada unta. Yang Nabi sendiri diutuskan, kata Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Diutuskan aku, dibangkitkan aku untuk aku menyempurnakan akhlak yang baik-baik. Batu akhlak ini kena ada, adab ni kena ada. Bagi orang Islam, tambah-tambah kita sebagai orang Islam ada adab-adab kita. Adab dalam masjid, adab nuntut ilmu, adab berkawan, semua kira ada adab lah. Kamu tak tengokkan langit, bagaimana kami tinggikan langit? Masya Allah, hebat tuan-tuan. Langit ni Allah tinggi, tak ada tiang. Masjid kita pun tiang sepah kan. Tambah masjid daerah Manjung, lagi banyak tiang. Tu, cuma 2 tingkat kan. Lagi banyak tiang, buang tiang tengok Jahanam. Nanti kalau kata langit tak ada tiang, kenapa tak jatuh? Siapa yang pergi pegang langit tak bagi jatuh? Kita tak terfikirkah begitu? Dan Allah kata juga, kamu tak tengokkah bukit, bagaimana kami tinggikan bukit? Tadi saya pergi skakap Alhamdulillah ya Allah, tengok penciptaan Allah. Manusia jarang-jarang nak tengok kata kehebatan Allah Ta'ala. Allah buat bukit sebagai pasak bumi. Lepas tu tengok bumi kita berputar pun tak rasa kan? Tak rasa. Sebab bukit itu dia sebagai pasak bumi. Hebat tuan-tuan penciptaan Allah. Dan Allah kata, kamu tak tengokkah bumi bagaimana kami hamparkan bumi? Sebab tu Allah kata fasiru fil ar. Kamu kena berjalan di atas muka bumi. Tengok. Tu saya bawa berjalan kan, nak bawa pilot negara tak apa ada duit lagi kan. Tunggu ke depan sikit. Kita mai Langkawi dulu. Saya mai dah 2008. Saya mai atas anjuran tuan-tuan ingat dulu. Kami mai satu bah anjuran masjid daerah Manjung. Kami mai sini. Kami ada deal dengan ni. Tuan-tuan kalau pergi cek nama saya dalam buku, tulis dalam apa? Belakang tu rumah apa? Dewan ke apa? Belakang tu. Tu nama saya ada insya-Allah Mazlan Rusuk. Tuan-tuan tengok Mazlan Rusuk guru takmir. Ada. Kami mai ada lebih kurang 10 orang ustaz, masuk AJK pun semua lebih kurang 40 orang, dan kita ada deal Jabat Agama Langkawi. Kita dah mai tahun 2008 dulu. Jadi bila kita berjalan di atas muka bumi ini, bukan sekadar nak berseronok, kita nak melihat kehebatan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan membawa kita ni timbul keinsafan dalam jiwa kita bila memandang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah kata kami ciptakan kamu ini bukan percuma. Kadang-kadang tengok manusia di akhir-akhir zaman ni, dia tak ada kira apa, dia kira cari malamnya, cari makannya. Siang malam, pagi petang duk kira cari makannya. Bangun pagi, kepala otak dia duk fikir nak cari makannya. Ada yang macam tu. Azan ke, qamat ke, semayang ke, apa ke, dia tak peduli ya. Kadang-kadang lintas depan masjid, tepi belakang masjid, orang tengah azan, singgah pun tidak. Sebab tu Allah kata manusia bila di akhir zaman ini, dan di mana-mana sekalipun, khususnya akhir zaman lah, zaman fitnah, zaman yang penuh dengan ujian, ni zaman kita ni. Sebab tu Nabi berpesan kepada kita kan, badiru bil a'mali salih fasatakunu fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ni di akhir zaman Nabi pesan kat kita tuan-tuan.
Bersegeralah kamu melakukan amal yang baik-baik. Pendek kata, kalau nak semayang, nak puasa, zakat, haji, nak beramal ibadah, berjuang, berjihad, ni jangan bertangguh-tangguh, kena buat segera. Kadang-kadang orang nak main masjid ni dia tunggu pencen. Bila mikir nak main masjid? Jika orang Perak mikir lah. Ada teman cakap Perak pun boleh juga. Tapi teman orang utara cakap utara, hang aku lah. Dia kurang apa? Bila mikir nak main masjid, tunggulah pencen teman marilah. Tu sebab tengok di masjid-masjid banyak orang tua-tua, ya kan, dia pencen-pencen. Orang muda-muda mana ingin sangat main masjid. Orang muda-muda ni ingin ke konsert-konsert tu, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Di masjid orang tua-tua. Sebab masjid ni tunggu pak orang pencen, ya, dia kata. Kenapa nak tunggu pencen baru main masjid? Kenapa tak main sekarang? Ada masa, ada peluang dan ruang. Allah masih sambungkan kontrak nyawa kita sampai ke hari ini. Kenapa kita tak boleh main masjid? Kenapa nak tunggu pencen? Adakah kita boleh sampai ke satu masa yang kita kata nak main umur 60, umur 55 pencen? Boleh sampai ya agak-agak? Adakah nyawa tu di tangan kita? Kita nak mati lepas pencen? Tak. Tapi kenapa kamu kata lepas pencen? Nampak? Dia tak tahu ajal maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tahu kata Allah Tuhan yang mematikan, Allah Tuhan yang menghidupkan. Bila kata pencen, seolah-olah nyawa duduk di tangan dia. Aku nak mati lepas pencen, bawa aku dalam masjid. Belum tentu tuan-tuan ni, kita dalam masjid belum tentu kita boleh hidup ni. Langkah apa selagi benda jatuh mati pun ada. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ni bagi setiap umat dia ada tempuhan umur. Apabila sampai tempuhan umur, Allah tak dahulu walaupun sesaat, Allah tak terkemudian walaupun sesaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Nabi berpesan kepada kita supaya kita bersegera melakukan amal-amal yang baik. Sebab Nabi kata fasatakunu fitanan ka qita'il lailil muslim. Kamu akan dapati banyak berlakunya fitnah. Fitnah ni dia plural. Singular dia ini iaitu fitnatun. Kalau Arab kita panggil jamak taksir. Mufrad dia fitnatun, tasniah dia fitnatani, jamak dia fitanun. Nabi nak kata di akhir zaman banyak berlakunya fitnah. Nabi buat contoh fitnah ka qita'il lailil muslim, seperti potongan gelap-gelap malam. Ni bila kata malam ni gelap ada orang kata malam ni cerah. Cerah sebab ada lampu. Padam lampu tengok. Duduk dalam masjid pun gelap, luar masjid pun gelap. Dia dalam rumah pun gelap, luar rumah pun gelap dia. Dah kata malam ni kan tentulah gelap sebab ada lampu, kita cerah. Nabi ibaratkan fitnah yang berlaku di akhir zaman ini seperti gelap malam. Artinya kalau gelap malam apa kita nampak? Ni kalau malam gelap apa kita nampak? Ni tiang besar ni pun kita tak nampak. Kalau ada gelap pakai langgar habis. Sebab tu kata dia buat lampu. Bila malam pasang lampu sebab gelap. Tak pasang lampu tengok. Ni apa dia nak rodong kita tak tahu. Nabi ibarat begitu. Fitnah yang berlaku di akhir zaman. Apa itu fitnah? Fitnah ni ada 5 pengertian. Sebab tu dia buat dengan fitanun, dengan plural. Maknanya fitnah bukan satu makna ya. Fitnah ada 5 makna. Pertama fitnah, makna fitnah yang pertama diartikan fitnah dengan peperangan. Ni betul dah di akhir zaman ni perang sesaja tu. Perang Syria, perang Lebanon, perang Iraq, perang Palestin jangan cerita. Malaysia perang ke? Perang mulut lah baru. Kan, perang mulut. Hang kata aku kata kat hang. Hang kata aku kata kat hang, maki ku maki hang. Dia kira gitu ya. Perang mulut tak apa lagi. Dengan perang betul. Oh, perang betul jahanam kita tuan-tuan. Batu keamanan ini nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Lepas tu wajib kita nak jagakan keamanan nikmat yang Allah bagi. Ni makna yang kedua. Fitnah yang kedua ni apa? Pembunuhan. Sekarang ni bunuh saya katalah. Saya kata luar negara, bunuh dalam konteks negara kita, bunuh kalau buka sahabat hari-hari ada bunuh. Mak bunuh anak, anak bunuh mak. Orang ni bunuh orang ni, orang ni bunuh orang ni. Depan traffic light tang bunuh, bunuh cikgu kat traffic light, buka kereta bunuh, bunuh sesaja. Dulu tuan-tuan ingat 30 tahun lepas, tahun 70-an, 80-an ni jarang-jarang dengar kata orang kena bunuh. Jarang-jarang tuan-tuan. Sungguh tuan-tuan. Sekarang ni tengok bunuh sesaja. Itulah fitnah yang berlaku di akhir zaman. Yang ketiganya, fitnah yang ketiganya diertikan dengan kata tuduh orang. Ini sinonim dengan kita lah kan. Tuduh orang. Orang tak buat kita tuduh kata dia buat. Tu fitnah ha? Baik, tuduh orang. Dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah ni lebih dahsyat, lebih buruk padah daripada pembunuhan, daripada bunuh orang. Lepas tu tak boleh kita nak fitnah, haram kita fitnah. Hang tuduh orang, hang datangkan saksi. Hang tuduh orang zina, hang tuduh orang zina, pak tu bi arba'ati syuhada, datangkan 4 orang saksi. Bukan boleh tuduh orang tiba-tiba hang nak sumpah. Syarat dia, hang nak tuduh orang mesti saksi. 4 orang saksi yang adil, hang tak boleh datang juga. Ni, hang kena sebatan samaninal jaldah, 80 sebatan. Baik-baik nak tuduh orang liwat, nak tuduh orang zina, baik-baik. Video tak jadi. Kalau video boleh dibukti, Allah lama kata video lah. Tambah-tambah zaman sekarang, zaman teknologi canggih, badan orang lain, kepala orang lain. Seorang ustaz kena fitnah kan? Tentang semua tahu kena fitnah. Dia ada 4 bini, takkan nak buat kerja haram tu lagi. Tu pun boleh tak kepala-kepala dia, badan orang lain. Ni tengok dia pakai kain tola ni, perut buncit lain macamnya perut buncit ni. Tengok kepala orang lain, muka orang lain. Sebab tu Allah tak mau. Benda boleh edit kan? Allah ma arba'ati syuhada, 4 orang saksi yang adil. Lepas tu tuan-tuan, saya duduk penguatkuasa 3 tahun. Penguatkuasa agama 3 tahun. Saya tak jawatan, tak larat. Kami tangkap orang berkhalwat. Kita tangkap orang, kita tak cas dia zina. Walaupun air mani tu masih ada di seluar, masih di kondom air mani masih ada, kita tak cas dia berzina. Kita cas apa? Dia berkhalwat. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak tuan-tuan, dia berzina, nampak tak? Tak nampak. Nak ngintai mana? Ngintai fasik. Kalau 4 orang saksi tengok pertama, main-main kali kedua pula. Nampak. 3, 4 orang fasik. Dia mesti nampak 4 orang serentak, nampak macam benang masuk lubang jarum. Baru boleh buat hudud. Boleh sebab 100 suratan yang dah kahwin rejam sampai mati. Artinya kalau zaman sekarang ni batu, nak nampak apa? Apa kita cas? Kita cas dia berkhalwat. Tuan-tuan nampak dah keadilan Islam? Adilnya Islam. Artinya kenapa kita takut dengan Islam? Dia sebut Islam, dia sebut undang-undang Islam, dia sebut hukum hakam Islam, dia sebut hudud. Kenapa kita nak rasa allergic? Kenapa? Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak politik ni. Saya pergi mana-mana letak pun sama orang cakap saya, statement saya tak berubah. Saya tu politik pun saya tukar sangat. Saya tangkut kat pagar, nanti sebalik saya ambil balik. Tapi nak cerita apa? Nak cerita ni hukum hakam Allah Ta'ala. Tilka hududullah, inilah hukum hakam Allah. Kenapa kita tak mau? Adakah hukum hakam Allah ni nak menzalimi manusia? Tak. Hukum hakam Allah, hukum yang menjaga manusia. Undang-undang manusia tak boleh jaga manusia tuan-tuan. Kalau kata hukum hudud ni, siapa buat pun kena. Anak menteri, anak nelayan, anak petani, anak raja, hang buat itu buat benda yang melibatkan hudud, kok mana pun hang akan terima padah dia.
Sebab tu Nabi pernah berkata, sekiranya Fatimah ni mencuri, laqata'na aidiha, aku potong tangan Fatimah. Inilah keadilan undang-undang Islam. Adil tuan-tuan. Undang-undang manusia kita reka cipta tak adil. Tuan-tuan tengok baru-baru ni kan, undang-undang mahkamah rayuan boleh batalkan, undang-undang enactment mahkamah syariah Negeri Sembilan, enactment 66, yang melibatkan ni perempuan pula, laki-laki yang berpakaian perempuan. Ni kita panggil dalam Manjung panggil jantan gatai. No. Baru ni atas khutbah saya sentuh benda ni. Saya kata, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks negara kita Malaysia, undang-undang mahkamah syariah lah hanya satu-satunya undang-undang Islam yang dilakukan dalam negara kita. Kalau ini pun nak dipertikaikan, kalau ini pun nak dibatalkan, apa yang ada tinggal dalam Islam? Apa yang ada dengan Islam? Yang kita berbangga dengan kita negara Islam, tapi tidak beramal Islam sepenuhnya. Apa yang ada kita, tuan-tuan? Kalau ini pun dibatalkan, mahkamah syariah dibatalkan, apa yang ada risuk? Tak ada apa. Mahkamah sivil kafir, mahkamah rayuan kafir, mahkamah syariah ni lah ke mahkamah Islam. Walaupun tak boleh buat semua, kira ada lah juga kan. Dah tak boleh buat semua, nak buat macam mana? Kita bukan pemerintah. Kalau saya merintah, insya-Allah saya buat lah. Kita tak merintah. Atau yang ni yang ada, okey lah. Tapi ini pun nak dipertikaikan oleh golongan-golongan IFC ataupun komando. Yang duduk di bawah tu ada 52 NGO kan, di antaranya Suara, His Sister in Islam dan sebagainya. Ni yang dipertikaikan apa yang ada dengan kita. Sebab tu bila fitnah ni, kamu kena datang 4 orang saksi. Tak main sumpah-sumpah. Apa pergi sumpah-sumpah? Mana ada hukum sumpah? Orang yang kena tuduh tu sumpah, betul lah. Orang yang tertuduh tu sumpah. Orang yang menuduh datangkan saksi. Ni orang yang menuduh sumpah. Kalau saya tuduh kan, saya sumpah, Jahanam dia. Betul tak? Itu yang ketiganya. Pengertian fitnah yang ketiga. Fitnah yang keempat. Fitnah yang keempat, ujian di atas kemaksiatan. Allahu Akbar, di akhir zaman ni maksiat lari lah tuan-tuan. Saya kata kita main Langkawi ni, kita pergi di Pulau Pangkok, duduk di rumah kita pun maksiat. Dalam rumah maksiat, luar rumah maksiat tuan-tuan. Ni kata ujian di atas kemaksiatan. Ni kita pergi underwater ke, kita pergi skycap ke apa, Allahu Akbar, maksiat saja. Kalau nak kontrol, jenuh kontrol, memang balik ke depan belakang, cuma atas bawah tak tahu, wallahu alam. Kita risau pulau, banyak maksiat tu kot tenggelam pulau. Pulau Langkawi tak apa besar enggak. Pulau Pangkok kecil je, 2 masjid je dah. Langkawi saya singgah masjid, saya rasa kenal abang ni kan, pernah tengok. Ya, saya semayang dekat tu, Allahu Akbar. Singgah semayang di Masuri kan, Allahu Akbar. Macam kenal, tengok macam kenal ya kan. Banyak masjid kat Langkawi ni. Berapa masjid semua tuan? 78, 28. Oh tu dia maknanya besar juga. Langkawi 28 buah masjid, Pangkok buang 8, 2 Pulau Pangkok 2 ni nak buat satu lagi pula ni. Baik MB orang Pangkok kan, MB orang kampung saya. Dia nak buat masjid terapung pula, berapa juta wallahu alam. Jemaah ada 10 orang pun nak buat masjid lain. Jemaah 10 orang nak buat masjid lain. Tak reti saya, tak reti. Nanti ambil gambar kan, buat masjid apa tu. Saya Bangkok tu kata mai balik apa ni, aku kata apa buka ni. Langkawi pun panggil aku mai cakap, Bangkok tak mau panggil aku cakap. Pelik betul orang Bangkok ni. Aku takut tenggelam
Adalah kecil kan? Maksiat hari-hari, maksiat hari-hari, maksiat. Kita takut apa? Allah kata zaharal fasadu fil barri bima zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas, dengan sebab tangan-tangan manusia sendiri. Tuan-tuan tengok berlakunya tsunami tahun 2004. 26 hari bulan 12 2004. Berlaku sebab apa? Maksiat lah. Adanya pesta mabuk, adanya pesta seks. Itu sebab kita tegur, jangan buat pesta-pesta maksiat. Yang terkini dianjurkan di Melaka pesta mabuk. Di Melaka, sebelum tu dianjurkan pesta mabuk di Selangor. Kita tegur. Takut apa? Takut bila buat maksiat boleh mengundang, membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Allah bagi bala, tuan-tuan. Nabi kata betul lah, fitnah berlaku ni banyak maksiat macam gelap malam, tuan-tuan. Habis kita langgar habis. Kalau tak ada iman ni tak nak cerita lah. Jenuh istighfar kita. Mbak macam mana, tuan-tuan kan? Ustaz pun pi juga, Skycat pun pi juga. Mbak macam mana? Sebab apa? Sebab pengertian fitnah yang kelima ni apa? Ujian di atas anak pinak, isteri dan juga anak pinak. Jomlah abang pun mengajar tak pernah cuti pun. Nampak? Cuti dah abang 3-4 hari. Tanya dia pun nak pergi mana? Langkawi. Padahal patut-patutlah saya tak pernah bawa anak saya pergi jalan. Tak pernah bawa, tuan-tuan. Kahwin pun tak pernah honeymoon. Kira kalau saya main ni kira patutlah sangatlah kot. Memang patut sangatlah. Tak pernah bawa anak pun. Sampai anak kata 5 lah, tak pernah bawa pergi jalan mana-mana pun. Duk Manjung lah. Manjung Pangkok kampung saya. Apa nak konok sangat kampung sini, tuan-tuan. Apa nak gila sangat sikit. Sampai beratuk panjang duk beli tiket tu. Dia sampai kaunter, IC ada. Wah, kena IC pula. Kena IC semua pula. Dah pergi ambil IC, beratuk lain pula. Tu kira macam tu. Dia pun tak beritahu awal kena IC. Kita pergi beratuk buta macam tu ya. Kata elok sampai nak IC pula. La ilaha illallah. Ni kata ujian dengan anak pinak ni, ujian isteri dan anak pinak. Ujian di atas harta benda kan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata lagi dalam hadis qudusi, Allah kata wa ma ana bighafilin. Aku ni tak pernah lalai. Allah tak pernah lupa, tak pernah lalai. Apa yang kita buat, apa yang manusia buat, semuanya Allah tahu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah ni dia tak sinatun, dia tak ngantuk, wala naum, dan Allah ni tak tidur. Ngantuk pun tidak, tidur pun tidak. Allah tak lalai daripada apa yang kita buat. Ni Raqib dan Atid ni sentiasa menulis, mencatat amalan yang kita buat, baik yang baik ataupun yang buruk. Atid kalau kata aku tak lalai daripada apa yang hampa buat, ni agak-agak kita berani dah kalau kita ada keimanan, keyakinan kepada Allah untuk kita melakukan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah kata wa inni lakum khabirun, sesungguhnya aku bagi kamu, kata Allah, khabirun, Tuhan yang menceritakan. Besok tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila kita berjumpa dengan Allah, bila kita mati besok tuan-tuan, kita akan diceritakan kembali apa yang kita buat di atas muka bumi ni, tuan-tuan. Sejak kita balik sampai kita berjumpa dengan Allah, apa yang kita buat, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan ditayang besok sebagai slide show. Kita akan dapat melihat apa yang kita buat. Allahu Akbar.
Maka golongan-golongan yang buat maksiat kepada Allah ni semua pakat merayu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah As-Sajdah, Allah kata walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nampak? Duduk di dunia ni tak ingat nak semayang, duduk di dunia ni tak ingat nak beramal ibadah, nak sedekah, nak berjuang berjihad. Bila mati besok ni nampak ni dia merayu ke Allah Ta'ala. Dah tengok dah. Apa yang mereka tengok? Rayu kepada Allah. Apa dia yang mereka rayu? Allah kata kalau kamu tengok orang-orang yang buat dosa di atas muka bumi, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ketika berhadapan dengan Tuhan mereka itu, mereka menundukkan kepala-kepala mereka itu. Rabbana absarna, seraya mereka berkata wahai Tuhan kami, absarna wa sami'na, kami dah lihat dan kami dah dengar. Apa yang mereka tengok? Mereka tengok syurga, tengok neraka. Orang yang ada dalam syurga seronok tuan-tuan, dalam syurga, dalam neraka tengok azab. Wasami'na, dan kami dengar orang penghuni syurga ni dengan keseronokannya, dengan ketawanya dan sebagainya. Dan mereka juga dengar penghuni neraka dengan jeritnya, dengan sakitnya, dengan terpekiknya, terlolongnya. Siapa kata farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Merayu ke Allah, minta nak balik ke dunia. Untuk apa? Nak pergi cok sawit lagi ke? Nak pergi potong getah lagi ke? Nak pergi kerja lagi ke? Tak. Na'mal salihan, kami nak beramal amalan yang baik-baik. Inna muqinun, kami dah yakin. Allahu Akbar. Pagi-pagi kan dia baca surah As-Sajdah kan. Sini dia baca ke mana? Perlis dia baca, Perlis tak baca. Perlis Darul Wahabi dia baca apa-apa kan. Awak semayang subuh kat Perlis tu, Alhamdulillahirabbil alamin, dia tak baca bismillah. Tak apa kalau dia mazhab Hanbali. Takut mazhab Syafi'i tak baca Fatihah, tak baca bismillah, out lah. Saya pun tak tanya dia pun mazhab apa kan. Saya diwas-was pergi semayang lain aku tak dengar macam bismillah diwas-was. Tak was. Kalau di negeri Arab kita tak was-was, di Masjidil Haram tak apa, kita ikut. Memang kita yakin dia pun mazhab Hanbali lah. Ni kita tengok orang Melayu kita ni mazhab apa kita tak tahu. Kita mazhab Syafi'i pergi ikut Hanbali, mana Fatihah tak baca bismillah. Tak baca bismillah mana sah. Dalam mazhab kita Syafi'i 7 ayat bismillah masuk 1 ayat. Ada mazhab Hanbali tak apa tak baca bismillah, mazhab Hanafi tak apa tak baca bismillah, sebab dia cakap 7 ayat juga. Dia waqaftan ghairil maghdubi alaihim 1 ayat. Kita terus ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Dia siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat. Situ beza dia. Itu beza dia. Tak tahulah kalau dia mazhab lain itu terpulang lah. Tapi majoriti nak kata di Malaysia 99% bermazhab Syafi'i tu kan. Sebab tu kita tak batalkan amalan yang kita buat ni. Wirid lepas semayang kan kita kekalkan. Ada tak ada? Assalamualaikum masing-masing bangkit. Taklah kata wajib, dah lah, kita pun tak tahan sangat pun. Siapa nak mangkit pada wirid lah. Tapi yang kita marah ni golongan-golongan yang macam ni, dia melabelkan kita yang wirid lepas semayang ni sesat. Ni pok-pok Wahabi ni kan, baca basin malam Jumaat ni sesat, bid'ah. Tahlil talqin ni bid'ah. Hantar mau buat tak apa, tak ada masalah. Kita pun berlapang dada agak. Mula masalah forok ni pun tuan-tuan. Ni belah Manjung sekarang duk lawan Wahabi saya ni. Kalau tuan-tuan pergi sebut nama Ustaz Mazlan Al-Pangkori di Manjung, saya top 10 nombor 1 saya. Ustaz yang lawan Wahabi saya macam di KL Ustaz Zamihan Al-Ghari ya.
Di Manjung, Ustaz Mazlan Al-Pangkori ada ri juga belakang pun. Kena lawan Wahabi tuan-tuan, wajib lawan Wahabi. Sebab Wahabi ni merosakkan akidah kita, akidah umat Islam. Kalau forok tak apalah, hang nak buat tak buat tak apa, kita tak apa nak marah, tapi jangan hang mengatakan kita yang melakukan itu bid'ah. Sebab kita pun ada nas. Oh, alasan mereka Nabi tak buat tahlil, Nabi tak talqin, Nabi tak wirid lepas sembahyang. Itu bukan alasan dia. Banyak benda yang Nabi tak buat kita buat tuan-tuan. Atau Nabi pakai kereta, Nabi makan nasi tak? Tak makan nasi kan? Atau kalau kita naik Nabi makan kurma, makan kurma, naik unta, naik kuda ke, naik kaldai. Dia ambil kaedah usul fiqh. Asal-asal perkara, al-aslul umur al-ibahah. Asal urusan semuanya harus, melainkan ada dalil yang menegah baru kata haram. Aten bab tahlil, Nabi tak larang pun tahlil, Nabi tak larang pun talqin. Kan ada hadis yang berbunyi, man qala tahlilan faqad dakhalan nar. Barang siapa baca tahlil masuk neraka. Man qara'a talqinan 'alal qabri falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa baca talqin di atas kubur, maka dia booking tempat dalam api neraka. Kalau ada hadis berbentuk macam tu, kalau ada hadis berbentuk macam tu, kalau ada lah, tu saya reka sendiri, mana ada hadis yang tu. Tak larak sepatah dua, banyak tak tahulah sepatah dua tu tahulah kan, macam orang putih lah tahu lah sikit. Yes, no, alright, thank you. Yang tu tahulah, yang lain tak tahu. Arab pun macam tu, tahu lah sikit-sikit. Nabi tak pernah larang pun tak apa. Oh, pokok tu kata, oh, Nabi tak buat, ada Nabi buat. Kalau Nabi buat boleh kita buat, Nabi tak buat mana boleh kita buat. Tanya mereka, tuan puan makan nasi, Nabi makan nasi. Hampa pakai kereta, Nabi pakai kereta. Oh, tuan tu tak kata bid'ah pula. Yang kita baca Yasin yang lelak bulan Jumaat ni bid'ah sesat. Yang kita wirid subhanallah subhanallah bid'ah sesat. Ni rosak perlih bab tu. Bab mantan mufti tu. Tu bagi rosak perlih tu. Lepas tu kita aman dengan amal ulama-ulama dulu tuan-tuan, ni betul dah kita buat selama ni, betul dah tuan-tuan. Aswadul Azam ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, akidah majoriti umat Islam. Yang Nabi kata apa? La taftar walladhi nafsu Muhammadin biyadi la taftariqu ummatin ila 73 fa 70 firqatan fawahidatun fil jannah wa sintani wa 70 fin nar. Qala man hum ya Rasulullah? Qala Ahlussunnah wal Jamaah. Demi Muhammad, diri Muhammad berada di genggamanmu, di genggaman Allah Ta'ala, di kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi kata apa? La taftariqu ummatin ila 73 firqatan. Lagi berpecah umatku kepada 73 firqah. Tuan-tuan kena ingat, Yahudi 71, Nasara 72, kita umat Muhammad berpecah 73. Fawahidatun fil jannah, satu masuk syurga. Wasintani wa 70 finnar, 72 masuk neraka. Qalu, sahabat tanya Nabi, manhum ya Rasulullah? Siapakah golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Nabi kata Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang selamat masuk syurga. Ahlussunnah wal Jamaah ni apa kata Nabi? Aswadul Azam, golongan majoriti umat Islam. Tuan-tuan tengok yang beramal dengan kita sekarang ni, buat Yasin malam Jumaat dan sebagainya, yang beramal ni golongan mana? Golongan ni. Tuan-tuan pergi mana-mana di Perak sama, tuan-tuan pergi dengan pergi Perlis dah. Semua negeri ni, semua negeri ni semua buat macam kita buat. Perlis tolak Perlis seorang lah. Hati mana betul? Perlis betul ke kita betul? Tak balik-balik pula aku sekali lagi. Ada orang Perlis telefon tak boleh balik kan? 13 negeri buat macam kita buat, satu negeri yang tak buat macam kita buat. Siapa betul agak-agak? Kita tak kata mereka tak betul, tapi jangan melabelkan kita yang buat ni tak betul.
Kami ramai buat. Waktu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena wajib mempertahankan. Ni sekarang mai golongan-golongan Syiah, dia mai golongan-golongan Wahabi, dia mai golongan Hizbut Tahrir dan sebagainya, golongan yang nak menyesatkan akidah umat Islam. Sekarang Wahabi ni dia bukan mempertikaikan faraq, sekarang ni mempertikaikan tentang usul. Allah duduk di langit. Kan? Allah di langit. Allah ada tangan, Allah ada kepala, Allah ada betih, Allah ada muka. Ni kita panggil golongan Wahabi tajsim, mentajsimkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tahun 2011. 2011. Tuan-tuan pergi Mekah tahun 2009. 2009 ke atas. Saya pergi tahun 2011. 2011 saya pergi. InsyaAllah tahun depan nak pergi lagi umrah. 2011 saya pergi di atas sponsor anak murid saya. Ni ustaz saya sengkek pun, ustaz kan punya duit pun, kerja dengan kerajaan pun tidak. Akak ID imam ya 750 ya, kan main sangat pun. Anak murid kesian kan. Perempuan mai jumpa saya 6 orang, jumpa kami kongsi-kongsi nak sponsor ustaz pergi umrah boleh. Allahu Akbar, besar rahmat ya Allah. Awak tak mau pula cik, oh yang pun nak sponsor ustaz pi. Ni siang malam doa kat Tuhan ni. Ni Tuhan makbul pi. Seronoknya saya. Ni bagi nama apa semua ustaz nak doa depan Kaabah ni. Ni doa sungguh-sungguh. Dapat pi 2011. Ni tahun depan insya-Allah 1 bulan 3 pi pula baru-baru ni. Seorang orang panggil apa, ejen umrah, iaitu Al-Quds Travel daripada Kelantan. Dia pun nak buat kursus umrah di Manjung, panggil saya buat kursus umrah. Boleh ustaz? Saya kata insya-Allah boleh lah. Nak kata pandai sangat pun tidak juga, ada je pengalaman pergi sana kata. Cantiklah ustaz. Saya cerita bab buku-buku tak pun nak faham kata, tapi cerita pengalaman boleh ya. Yang tu yang kita mau ustaz. Buatlah kursus umrah. Rasa-rasa mai 50 orang, tiba-tiba mai 130 orang lebih. Nasi tak cukup mah. Nasi masak untuk 50 orang. Kan? Habis-habis buat kursus umrah apa lebih kurang apa? Depa buat pengumuman tuan-tuan dan puan-puan, kita ada package. Package ni package ekonomi sempena 15 tahun Al-Quds Travel. Jadi kerajaan Brunei offerkan kapal terbang Royal Brunei. Kalau tuan-tuan nak pergi dengan package ni 4990 bulan 3. Tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan boleh daftar sekarang, 100 cukup. Mutawif tuan-tuan Ustaz Mazlan bin Mat Yusof Al-Pangkori. Kata elok, kita minta pun tidak, bincang pun tidak. Patut-patut isi borang ke apa, mai tanya dulu kau ustaz setuju tak setuju. Dah depa buat pengumuman terus. Kita jadi macam ya betul apa ni. Tu kata rezeki. Insya-Allah tuan-tuan. Dah ada 42 orang dah. Cukup kota lah. Saya so majlis sponsor buat pengumuman saya. Siapa nak ikut ustaz pergi umrah, laju mai. Ustaz bawa sendiri. Laju. Dah 42 orang. Cukup lah. Satu bah. Tak boleh banyak-banyak sangat, tak boleh pening kepala saya. Banyak kainah lagi kan. Cukup lah. Kalau tuan-tuan pergi tahun 2009, kita pergi lawat kilang Al-Quran kan. Kita duduk di Madinah 3 hari, dibawa kita pergi menziarahi kilang Al-Quran. Kalau orang Turki dia bagi terjemahan Turki punya, kalau orang Cina bagi terjemahan Cina. Kita orang Melayu Malaysia dia bagi terjemahan. Tuan-tuan balik buka Quran tu, yang mana ada tolong balik buka. Saya balik esok, kalau tak ada mai jumpa saya. Ni pergi jumpa Wan, saya duduk kat tempat dia. Tuan-tuan buka cari ayat 255 Ayatul Kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Tuan-tuan tengok di nota kaki tu. Nota kaki tu dia kata apa? Kedua tapak kaki Tuhan berada di atas kerusi. Inilah penafsiran Wahabi. Inilah penafsiran Wahabi tuan-tuan. Jangan tak perasan pula. Atas kaki Tuhan duduk atas kerusi. Macam mana tuan-tuan nak bayangkan? Atas tak boleh bayang, jangan bayang. Nak bayang, dia kata kaki. Takkan ni kaki? Ni kaki ke? Kau ni kaki? Kau ni kaki? Kaki ni lah kaki.
tapi kaki tak sama dengan kaki kita. Tonton nak hurai macam mana? Ni panggil mujassimah. Wahabi tajsim. Kita tak hurai macam tu. Kita menghuraikan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Buka tafsir Qurtubi, buka tafsir Jalalain, buka tafsir Nasafi, buka tafsir Syamil. Sebab tu kena berhati-hati. Tu golongan-golongan macam ni kan, baru ni dia sekat Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, seorang ulama yang hebat ahli sunnah wal jamaah, yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, disekat oleh puak-puak tu. Jaki pun pasal puak Wahabi kat tu. Esok Ustaz Madlan kena gam pula. Saya tak takut cakap, sebab apa? Saya akan kerja dengan kerajaan. Takut buat apa? Nak tukar pergi mana? Pergi Sabah. Sabah apa? Aku akan kerja dengan apa? Kita sendiam berhad, penceramah bebas dan pendakwah bebas. Lepas tu boleh cakap lantang ni pun kurang lantang ni. 4 orang kata kan. Kau panggil 4-5 kali besok pun tengok suruh kotak tang masjid apa. Tapi lawan Wahabi ya garang pun. Lain tak ada apa. Wahabi Syiah kita lawan betul-betul. Sebab dia merosakkan akidah umat Islam. Di Manjung ada golongan Wahabi, ustaz 4-5 orang Wahabi ni mengajak sembahyang tak payah niat. Sembahyang tak payah niat sebab Nabi tak suruh niat pun dalam sembahyang. Ada hadis Nabi menceritakan tentang niat dalam sembahyang, ada? Dia minta kita ada. Ada pun mai. Puak-puak ni dengan kira jadi kita di pening kepala. Dan niat buat apa? Mai daripada rumah dan niat siapnya. Saya jawab dalam kuliah saya, mai di rumah tu bukan niat. Mai di rumah tu kita panggil dia azam ataupun cita-cita. Niat ni apa? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Itu niat. Setiap ada takrifan dia, ada definisi dia. Itu bukan niat. Okey, kalau mai setengah jam awal lagi sampai dekat tengah jalan, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Mana? Pergi masjid nah. Mai lo kena kopi bang cawan dulu. Lagi setengah jam lagi. Mai tinggal ada kopi kena cawan. Tu sembahyang ah. Tu sembahyang. Sebab tu dia niat dan takbir. Allahu akbar muqtarinan bil fi'li, menyertai dengan perbuatan. Perbuatan sembahyang tu Allahu akbar, datangkan niat. Tu panggil niat. Isu timbul lagi, babi bukan najis mughallazah. Hanya Quran mengatakan hurimat alaikum maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu maitatu bangkai, waddamu darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Nampak? Quran tak sebut pun najis mughallazah. Hadis pun tak sebut najis mughallazah, dia kata. Tu yang baru ni pok-pok tu buat, I want to touch a dog. Banyak benda lain boleh peluk. Peluk bini lagi bagus. Ada untung dia, ada manfaat dia. Peluk anak lagi baik. Yang Nabi peluk anjing masa apa? Dalam mazhab kita Syafi'i, anjing itu najis mughallazah. Ni tak? Katalah tuan-tuan mengaji mazhab apa? Siapa yang kita Taman Syafi'i kan? Tuan-tuan buka Al-Um lah. Sebut yang orang tahu, orang tak tahu tak sebut lah. Al-Um semua orang tahu kan? Tuan-tuan buka situ. Najis anjing dan babi wa ma tawallada anhuma, dan apa-apa yang terberanak daripada anjing dan babi itu dikategorikan sebagai najis mughallazah. Pok-pok Wahabi dia kata babi bukan najis mughallazah, anjing bukan najis mughallazah. Sebab dalam hadis hanya menceritakan anjing tu jilat saja Nabi suruh sama, babi daging saja. Saya jawab juga, hampa keluar isu, saya jawab macam apa Hasan Ali As-Saqaf kan, setiap mana Albani dia keluar statement Hasan As-Saqaf, dia akan jawab ulama Albani ni ulama idola bagi golongan Wahabi. Jangan tak faham pula Albani tu siapa dia. Dia bukan muhadis, dia tukang jam ya. Apa iktiraf dia sebagai muhadis.
Tak ada ulama iktiraf pun. Dah esok saya cerita bab lain. Saya jawab, saya kata lah, babi dalam Quran hanya sebut maitatu wad damu walahmul khinzir, daging saja. Kata tuan-tuan ni, tuan-tuan pi ke kampung Koh, tempat saya lah, tempat Cina, tuan-tuan pi beli tulang babi. Tak maaf kalau kasar sikit no. Tuan-tuan pi beli tulang babi, beli lemak babi, tuan-tuan balik buat sup pakai rempah adabi. Yang masuk YouTube cantik ni, pop-pop Wahabi tengok sikit, biar dapat kenal siapa Ustaz Mazlan ni. Hampa balik buat masak sup pakai rempah adabi tapi rempah Mak Siti. Sup ni siap buah daun sup, daun bawang semua bubuh, bawang goreng semua bubuh, memang aroma terapi memang naik. Tuan-tuan bawa semangkuk, tuan-tuan pergi letak depan ustaz yang kata bukan Haji Mughalazah ni, tuan-tuan bagi dia minum, hirup sup tu. Kalau dia banyak songeh, tuan-tuan kata ni tak ada daging ni tulang saja. Quran sebut daging tak boleh makan kan ustaz? Ni tulang dan apa, lemak ayah. Ada straw untuk sedut sum-sum babi. Saya jawab di satu surau, depa buang saya. Surau Wahabi rupanya, depa buang saya. Oh, buang tu ada ustaz suruh ustaz makan sup babi. Apa punya Ustaz Mazlan ni? Buang. Tak betul lah kalau hampa kata bukan Haji Mughalazah. Sampai duk cabar para jemaah, ada duit babi mai kat saya, ada kasut babi. Oi, kau orang hajak pokok Wahabi ni tuan-tuan. Dia tak faham itlaqul juz'i wal iradatu kulli. Itlaqkan juzu. Allah kata lahmul khinzir, yang dimaksudkan dengan semuanya sekali. Sebab tu kena ada usul fiqh. Imam Syafi'i lah ulama yang pertama sekali mengarang kaedah usul fiqh dalam kitab dia yang bernama Ar-Risalah. Mbak, mereka berpegang pada hadis wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kullu apa? Bukan kullu li jami'. Itlaqul kulli wal iradatul juz'i. Dikatakan kulli, semua bid'ah itu apa? Yang dimasukkan juzuk bid'ah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, al bid'atun bid'atani, bid'atun hasanatun wa bid'atud dhalalah. Bid'ah terbagi kepada dua, satu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, yang kedua bid'atud dhalalah atau bid'atul mazmumah, bid'ah yang dikeji, bid'ah yang sesat. Atau kita baca Siman Jumaat, bid'ah juga, bid'ah yang baik. Nampak tuan-tuan? Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu bukan reason dia, bukan dalil dia, bukan alasan dia tuan-tuan. Sebagai contoh, Nabi tak makan dhab. Tak dhab, hadha juhrun dhabbin kharibin. Dhab ni kita panggil bewok lah. Bukan bewok kita, bewok padang pasir. Tu yang baru ni buat makan bewok di Kuala Kangsar. Oh, hampa tak tahu berita? Tahu berita tak? Tak tahu. Oh, hampa tak tahu, nak kena tahu lah. Dia aku apa-apa isu forward bagi tahu dekat wan ni. Bagi tahu ustaz-ustaz ni. Hampa kena pasti ustaz ni dengan Ustaz Wahabi mengajar di masjid hampa jahanam habis satu masjid ni. Dia macam rasuah. Jahanam satu negara, Wahabi jahanam satu masjid lah panggil. Berpecah belah. Dalam kita berpecah, parti berpecah, mai bab akidah pun berpecah juga. Habis jahanam. Baik tuan-tuan, di Kuala Kangsar buat program makan daging bewok. Yang makan tu orang Melayu. Kalau makan tu orang dengan apa, orang kata apa ni? Tak apa. Yang main makan ni orang Melayu kita tuan-tuan. Daging bewok ni dia kata kenyal-kenyal sikit, liat-liat sikit. Tengok bewok pun mantap, dia jalan pun bewok kan. Bukan bewok tu yang sahabat makan ni, dhab ni bewok padang pasir. Oh, ni dia khasiat dia, kalah minyak gamat tu. Main ke?
Kahwin ni tok dengan gamat kan. Dia sama lah, pulau kita lebih kurang ya. Betul cakap pun lebih kurang ya. Pulau ni pulau kan. Bangkok pun gamat dia agak. Sama lah, cuma tak besar macam ni. Kita buat komersial macam ni. Adalah seorang dua yang buat. Tu pun niaga untuk kampung-kampung ya. Tak buat macam ni kan. Pulau kecil. Pulau besar tak apa, Langkawi dia pulau besar. Orang mai pun ramai-ramai. Bangkok kalau mai 4 kali ganda tenggelam. Tu pun mai sengit Bangkok tengok daripada Banjung tengok sengit dah. Di sekolah sengit sikit. Kalau mai macam Langkawi punya ramai ni kan tenggelam terus. Di kaedah dia ada kaedah dia. Kaedah itlaqul juz'i wal iradatul kulli. Jadi bewok padang pasir ni sahabat makan. Sahabat makan, Nabi tak larang sahabat makan. Nabi makan tak? Nabi tak makan. Nabi tak larang sahabat makan. Artinya dhab ni haram ke halal tuan-tuan? Halal lah. Sebab Nabi tak larang. Artinya tahlil Nabi larang? Tak juga kan? Talqin Nabi larang? Tak juga. Tak boleh ke? Boleh lah. Ibu Wahabi ni bodoh. Dia kena bodoh sekali dah. Tak faham. Gitu juga dengan dubuk. Saya seorang muslimat, anak murid saya tanya, Ustaz, boleh tak kita makan anjing serigala? Saya kata anjing serigala pula dah. Penin kepala Penin tu di ustaz ni pun ingat-ingat senang kau. Saya kata anjing ni, setahu saya anjing ni, spesies anjing ni kata tambah-tambah dia serigala pula. Kalau seri tak apa, dia main dengan gala tu kira habis tak boleh makan. Dia kata tak boleh makan. Dia kata Nabi kata boleh makan. Kacau. Dia kata Nabi boleh makan. Ada hadis ustaz mengatakan Nabi kata boleh makan anjing serigala. Penin kepala saya. Saya kata hadis tu adakah? Ada. Ni kitab dia. Allah. Dia bagi kitab hadis, tafsir kitab hadis Nailul Autar tu. Autar. Kitab Nailul Autar. Syekh Ibn Hajar Asqalani tu. Saya kata macam ni lah kak. Dia tanda muka surat, kata ustaz tu tanda siap dah. Tak apalah kak, saya balik tengok dulu. Nak tengok di sini tak dan dah. Tengok ni pakai tak mengajar lagi. Saya balik simpan dulu. Saya kata saya balik tengok. Saya balik, saya buka muka surat tu, tengok betul gambar lambang, gambar serigala dengan telinga dia semua cukup. Allah. Saya baca matan hadis tu, Dub'un. Saya ambil kamus, saya buka lang kamus, cari apa itu yang Nabi kata Dub'un. Rupanya binatang yang bernama dubuk. Nailul Autar ni dia terjemahan Indonesia. Mungkin mereka tak tahu nak buh nama apa, mereka buhlah serigala. Sebenarnya bukan anjing serigala, dubuk. Memang rupa macam serigala. Tuan-tuan tengok dalam binatang anda, Animal Planet ke apa kan, yang dia besar-besar kucing lah, lebih kurang besar-besar sikit lah. Kalau rimau ni tangkap rusa ke apa, dia boleh pergi ambil di mulut rimau tu. Sampai rimau takut lah. Tinggal dia makan lah. Tu panggil dubuk. Dubuk ni sahabat makan, Nabi tak makan. Artinya haram tak? Nabi tak larang, tak haram lah. Ni pun nak kata ada hadis menceritakan Nabi suruh niat, Nabi nak kata nak anjing tu najis mughaladzah, Nabi nak kata apa ni. Macam nak cari. Sebab tu kita guna mazhab. Kita wajib guna mazhab. Tak kira lah mazhab Hambali, Hanafi, Maliki ataupun Syafi'i, wajib bermazhab. Artinya kalau tak mazhab tak boleh. Kita tak layak. Kita tak masuk dalam golongan mujtahid. Mujtahid mazhab ni, Imam Syafi'i mujtahid mazhab, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i, Imam Hanafi kan, Hambali dan Maliki, dia mujtahid mutlak.
Sebab tu Imam Syafi'i pernah berguru pada Imam Malik. Tak habis kita baru sebaris. Dia ada 2, 4, 6, 8 baris dah. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Ketika mana Imam Malik mengajar kitab Muwatta. Imam Syafi'i sebelum pergi mengaji, dia hafal dulu. Dia hafal kitab Muwatta tu, dia hafal. Pergi mengaji. Tebal dia tuan-tuan, tebal Al-Quran. Tu Al-Quran terjemahan, kata tuan-tuan, pimpinan Ar-Rahman yang Rumi punya. Yang saya ada tebal ni besar sikit pada ni. Yang saya ada matan. Sebab saya duduk pondok tak mengaji syarah, sebab saya tak ada duit nak beli syarah. Saya orang miskin, orang nelayan, tak ada duit sangat. Tebal ni Imam Syafi'i hafal, mengaji ke Imam Malik, tapi dia tak ikut mazhab Maliki. Nampak? Sebab dia masuk golongan mujtahid mutlak. Dia kena menguasai 15 ilmu ataupun 16 ilmu Islam. Nahwu, sarah, mantiq, balaghah, bayan, ba'di', ma'anin, arud. Kena tahu. Saya tak tahu sebut pandai ya. Arud ilmu apa? Tak tahu. Ilmu mengarut saya tahu. Badak, tak tahu. Badak sepak takraw tahu. Dulu main kat sepak takraw rumah kuning dengan main-main libah internet libah internet main-main kah? Lah kalau libah duduk dalam net tu lah tak libah dah. Libah dulu lah sekolah dia libah lah. Dah lalu libah Wahabi ya, dengan Syiah ya. Libah agak libah Wahabi dengan Syiah ya. Gitu juga Imam Hanafi pula, Hanbali kan, Ahmad bin Hanbal. Dia berguru pada Imam Syafi'i, betul tak? Anak murid Imam Syafi'i, tapi dia tak ikut mazhab Syafi'i. Dia buat mazhab Hanbali. Sebab mereka ni mujtahid mutlak. Nampak? Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, dia mujtahid ke? Pergi mujtahid mazhab. Imam Ghazali, Ibn Taymiyah bermazhab Hanbali. Ni mai ke pokok Wahabi ni sampai tak ada mazhab langsung. Kita pakai Quran hadis. Ulama boleh buat silap. Sesat hampa ni kata. Tu nak tafsir Quran macam mana? Gunalah ulama. Nabi iktiraf ulama. Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris kepada nabi-nabi. Kalau tak pakai ulama, nak pakai siapa? Kita nak tafsir Quran bagaimana? Sebab tu rojak kepada tafsir yang muktabar. Ni bila tak nak pakai Quran hadis, mula dia tafsir merapu. Tengok dalam Quran cerita daging babi ya, nampak? Banyak isu tuan-tuan. Di Manjung ni memang kuat jugalah sekarang ni. Pasal ustaz tu balik daripada Pakistan kan. Pakistan Darul Wahabi lah. Mengembangkan ajaran dia. Yang lawan Syiah apa jangan panggil. Dia memang top sekarang ni duduk lawan Syiah. Sampai TV pun ada panggil dia. Memang jahanam tuan-tuan. Quran boleh pegang tanpa wuduk. Cium isteri tak batal wuduk. Mengaji sifat 20 syirik bid'ah. Hati tuan-tuan, kita belajar sifat apa sekarang? Sifat 20 kan? Syirik bid'ah, masuk neraka. Zaman Nabi tak ada sifat 20. Tuan-tuan bayangkan ni. Ni di akhir zaman ni tuan-tuan. Kita sambung sikit kita dah sudah buat Wahabi tu tutup buku. Tuan-tuan nak panggil saya esok buat slide show. Keram aku Wahabi ni. Walan tanalu ma indi. Pukul 9 kita berhenti boleh kan? Sini boleh rajak sampai pukul 11. 9 kita berhenti noh. 9 dah noh. Kita habis sikit ya. Kita nak ringkas-ringkas ya. Walan tanalu ma indi illa bisabri ala ma takrahuna fi qalbi. Allah kata apa? Kamu takkan mencapai apa yang ada di sisi aku illa bisabri, melainkan dengan kamu ada satu sifat kesabaran ala ma takrahuna. Nak sabar tu apa? Di atas perkara yang kamu benci. Fi ridai
Yang perkara yang kamu benci itu fi ridai, yang ada di sisi aku, yang mendapat redha aku. Apa yang kita tak suka? Sembahyang, nafsu tak suka. Puasa, nafsu tak suka. Sedekah, zakat, haji, tak suka. Suka apa? Happy go lucky ya. Konsert, hiburan, nafsu suka lah. Tapi benda tu semua Allah redha. Kita kena ada sifat sabar. Nak semayang kena sabar, nak puasa kena sabar, nak mengaji kena sabar, tuan-tuan. Tak sabar tak boleh mengaji yo. Betul. Tak sabar tak boleh semayang oh. Baru kita akan dapat apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Apa dia? Syurga itu milik Allah. Kalau nak syurga, kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kata, was-sabru lakum ala ta'ati aisaru lakum minas sabri ala maksiyati. Kesabaran bagi kamu di atas mentaati aku lebih mudah daripada sabar kamu di atas menderhakai aku. Betul tuan-tuan. Cerita buat baik, cerita dengan buat tinggal maksiat, nak banding dua, mana lebih mudah? Mudah buat baik lagi, tak mudah tinggal maksiat. Sebab tu ada orang semayang tapi jahat masih buat lagi. Ada tuan-tuan, semayang tapi zina masih dia kekal lagi. Ada seorang laki-laki chatting dengan saya di Sabah. Dia Sabah. Dalam Facebook saya dia chatting, dia tanya dia, adakah Ustaz, nak tanya soalan, adakah semayang saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya saya ni berzina? Saya balas, zina tu bila? Dia kata kerap juga berzina, dia kata. Saya kata semayang anta Tuhan tak terima. Sah sembahyang tapi Allah tak terima. 18 golongan yang Allah tak terima sembahyang. Tonton dia rojak dalam kitab Muhimmah fi Ilmi Hadis, di antaranya orang yang mudminul khamri wa mudminuz zina. Orang yang mengekali minum arak dan sentiasa berzina. Saya kata dah kahwin belum? Belum kahwin ha. Tidak cari duit kahwin. Tidak puasa 3 hari. Nak semayang ni mudah lagi, nak banding dia tak tinggal maksiat. Kadang-kadang semayang rasuah juga. Oh, rasuah. Semayang nipu juga. Kadang-kadang pergi ambil MC tak sakit pun pergi ambil MC. Lebay atas kepala. Mat kerja hari ni. Tidak, cuti ke? Tidak juga. Kata nanti pilah jumpa doktor ambil MC. Tak sakit pergi ambil MC sebab malas kerja. Semayang tapi nak sabar tinggal maksiat memang payah. Sebab tu Allah kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang dapat mencegah kamu daripada fahsyak dan munkar. Sembahyang tu sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sembahyang masih lagi buat maksiat, tu something dengan sembahyang kita ada yang tak kena cek balik. Khusyuk tak ada ke? Ataupun kita pakai duit haram ke? Kita makan duit haram ke? Apa ke? Kena buat postmortem balik, tengok balik apa yang tak kena dengan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah kata wa tarkudz dzambi aisaru lakum min i'tidhari min harrin nar. Meninggalkan dosa itu, kata Allah, meninggalkan dosa itu lebih mudah bagi kamu daripada mencari dalih untuk bebas daripada bakaran api neraka, daripada kepanasan api neraka. Maksudnya apa? Kalau kita duk teringat api neraka ini, mudah untuk kita tinggal dosa. Tapi sebab manusia bila buat dosa, dia tak teringat api neraka, lepas tu dia boleh buat dosa. Api neraka ni 70 kali ganda panasnya api dunia.
Allah cerita dalam surah An-Naba, Allah kata inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Sesungguhnya neraka Jahannam itu telah tersedia ada. Allah sediakan neraka ni apa? Litarin, bagi golongan-golongan yang melampau, ma'aba, sebagai tempat tinggal mereka. Melampau, suruh semayang tak semayang, suruh puasa tak puasa, suruh haji tak haji, Allahu Akbar, suruh zakat tak zakat. Ni labisina fiha ahqaba, dia akan tinggal dalam api neraka ahqaba, beberapa kurun lamanya tuan-tuan. Allah sebut kurun, Allah tak sebut ayam, beberapa hari. Kurun ni tuan-tuan, satu kurun 100 tahun. Ahqab 3 ke atas, 3 kurun ke atas, 300 tahun duduk dalam neraka. Na'udzubillah. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Tuan-tuan kakilit sudahlah. Allah cerita la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Dalam neraka mereka tak merasai sejuk, wala syaraba, dan tidak ada minuman. Allah tak cerita kata neraka ni panas. Allah kata neraka tak sejuk. Faham-faham ajalah. Dia tak sejuk tu apa? Lawan bagi sejuk ni apa? Panas. Kalau Allah kata panas, mungkin kita boleh kata panas lama-lama sejuk dia. Dan lama-lama sejuk, macam tuan-tuan masa ayat panas. Panas tak? Panas. Biar sejam tengok dia sejuk. Sebab tu Allah tak kata panas, Allah kata neraka ini dia tak sejuk. Oh, kalau tak sejuk, duk panas sentiasa tuan-tuan. Wala syaraba, dan tidak ada minuman. Tak tahu neraka 70 kali ganda panas api dunia tuan-tuan. Saya cakap kat para jemaah, kita kalau kita agak kita nak buat maksiat, kita kena rasa dulu api neraka. Nak rasa macam mana api neraka? Kita rasa api dunia dulu cukuplah. Kalau agak-agak boleh tahan dengan api dunia, kita boleh buat maksiat, tak apalah. Saya tuan-tuan balik sekali lagi, tuan-tuan pergi hidup dapur gas tu. Tahu dapur gas? Semua ada dapur kan? Hidup lelaki bini 2 tungku lah. Hidup 2 tungku tu biar setengah jam, merah tungku elok-elok, bagi merah elok-elok, tuan-tuan tutuplah api tu, jangan bagi ada api, tutup. Tuan-tuan selok kain, duduk atas tungku tu, kira 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lepas tu bangkit lah. Kalau tuan-tuan boleh tahan duduk atas tu, atas tungku tu, bolehlah buat maksiat. Saya kata kat sana lah, silap-silap dengan tungku-tungku tu sampai hospital. Api curut pun tak boleh tahan, api rokok pun tak boleh tahan, api lighter kita pun tak boleh tahan tuan-tuan. Ni tengah panas pun tak boleh tahan. Nak tahan api neraka, hancur dunia. Wala syaraba, dan tidak ada minuman. Illa hamim wa ghassaqa, melainkan minuman ahli neraka hamim, air panasnya menggelegak, wa ghassaqa, dan air kotor, air danau, air bisa, air darah, semua air kotor neraka. Ayat panas tuan-tuan, tuan-tuan balik lagi test juga, masak ayat panas biar dia menggelegak. Kalau tuan-tuan masak ayat tak menggelegak, tobat lahum tak panas. Tobat lahum betul, tobat lahum. Sini tahu tobat lahum? Tahu kan? Takkan panas. Bila ayat tu panas, ni ambil langgah minum terus ni, gak 2 tegak sudah. Nak tengok dia hilang suara 2 minggu. Besok main macam tiap serati, Assalamualaikum, dia macam tu. Hai Pak Haji, tak suara ke? Minum ayat panas, dia kata. Main-main dengar. Itu Allah cerita neraka. Sebab tu kalau kita ingat neraka, kita takkan buat maksiat. Wa adzabud dunya aisarul lakum min adzabil akhirah. Azab dunia ni mudah nak banding azab akhirat. Sebab tu kalau kita susah dunia sikit tak apa tuan-tuan.
Tak apa, susah nak bangun tahajud, susah nak mengaji, susah nak sembahyang jemaah, susah tak apa sikit tuan-tuan. Asalkan kita ini senang akhirat. Jangan sampai kita senang di dunia, susah di akhirat. Dunia kalau kita susah tuan-tuan, tak lama, 20 tahun, 30 tahun kita akan mati. Akhirat kalau susah, kita tak tanggung selama-lamanya. Allah kata, ya bena Adam, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua kamu ni sesat melainkan orang yang aku bagi hidayah kepada kamu. Syukur kepada Allah, Allah pilih kita pada malam ni tuan-tuan. Berapa ramai orang yang dikeliling kelalang rumah, dikeliling kelalang masjid ni. Tambah-tambah di tempat saya taman, keliling masjid, taman tuan-tuan. Allah pilih orang-orang yang ramai. Syukur Allah pilih kita. Kalau Allah tak pilih kita, sesat larat kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena minta, Rabbana la tuzigh